Selamat sejahtera. Hari ini kumpulan 9 akan memberikan pembentangan tentang penghayatan etika dan peradaban. Ahli kumpulan 9 ialah Ashwin Raj, Chan Min Jiang, Chin Chung Kit, Jong Yu, Rashvindran Sundram dan saya Lim Hong Shen. Tajuk kita ialah perkembangan sains dan teknologi telah memudahkan komunikasi dan perhubungan antara masyarakat pada hari ini. Ia juga membantu memudahkan masyarakat menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap etnik tertentu. Hari ini kita akan menjawab soalan, apakah kesan fenomena ini terhadap kesepaduan sosial dan bagaimana konsep etika dalam penggunaan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesepaduan sosial. Selamat sejahtera kepada Puan Rosari dan pelajar-pelajar. Hari ini saya akan memulakan pembentangan saya yang bertajuk Impak Perkembangan Sains dan Teknologi terhadap Komunikasi dan Perhubungan Masyarakat. Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi telah membawa impak positif terhadap komunikasi dan perhubungan masyarakat pada masa kini. Melalui perkembangan telefon pintar, internet dan media sosial, masyarakat kini dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan pantas, tanpa mengira jarak dan masa. Teknologi ini turut memudahkan pertukaran maklumat dan idea antara etnik yang berbeza, mengukuhkan pemahaman dan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. Selain itu, platform sosial juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan perasaan tidak puas hati terhadap isu-isu etnik, membolehkan mereka membentuk suara bersama bagi mencapai keadilan dan kesetaraan. Oleh itu, perkembangan sains dan teknologi tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan demokrasi dan keadilan sosial di dalam masyarakat. Selamat sejahtera, nama saya Jong Yu dan saya akan menjelaskan kesan positif. Yang pertama, iaitu mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan etika. Dalam ini, masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Yang kedua, iaitu membuka ruang untuk perbincangan berhemah. Dengan ini, teknologi dapat mempromosikan pemahaman saling menghormati. Yang ketiga, iaitu meningkatkan kesedaran tentang isu-isu sosial. Contohnya, individu yang beretika akan berkongsi informasi yang dapat membangkitkan kesedaran dan tindakan positif terhadap isu-isu tersebut. Yang keempat, iaitu mendorong kerjasama antara rakyat. Usaha-usaha kolaboratif dapat dipromosikan dengan lebih efisien melalui penggunaan platform digital. Yang kelima, iaitu membina jati diri dan identiti bangsa yang bersatu padu. Masyarakat berasa bangga dengan sejarah dan warisan budaya mereka, meningkatkan semangat kesetiaan terhadap negara. Yang keenam, iaitu keamanan, keharmonian dan kestabilan masyarakat dijamin. Sistem-sistem keamanan cyber dan pemantauan digital dapat membantu mengurangkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat secara berkesan. Yang ketujuh, iaitu mengukuhkan hubungan antara kaum yang berbeza. Platform digital membolehkan individu dari berbagai latar belakang untuk memahami antara satu sama lain. Yang keakhir, iaitu dapat mempelajari tentang budaya berbagai kaum dan membuka mata kita. Dengan kemudahan akses sumber-sumber dari internet, masyarakat dapat mempelajari dan memahami budaya-budaya yang berbeza. Itu saja daripada saya. Saya Rashvindran Sundram. Berhubungan saya ingin membentangkan tentang kesan negatif fenomena perkembangan sains dan teknologi pada hari ini. Pertamanya adalah penyebaran berita palsu atas talian. Ini kerana maklumat dan informasi telah menjadi sangat mudah untuk dikongsi antara satu sama lain di atas talian seperti media sosial. Ini membawa potensi konflik dan perasaan tidak puas hati antara satu sama lain akibat penyebaran maklumat yang tidak tepat. Selain itu, penyalahgunaan teknologi untuk perkauman boleh berlaku dan potensi ketidakadilan potensi ketidakadilan dalam akses kepada teknologi maklumat adalah disebabkan. Selain itu, kemungkinan kerosakan etika melalui penyalahgunaan teknologi dan kemungkinan pergaduhan antar kaum akibat perselisihan faham boleh berlaku. Dan akhir sekali, kesejahteraan masyarakat boleh dijejaskan akibat fenomena ini. Thank you. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya ialah Chin Chung Kit. Bahagian yang saya ingin bincangkan sekarang ialah konsep etika. Konsep etika dalam penggunaan teknologi maklumat dan internet adalah asas penting untuk membangunkan interaksi digital yang bertanggungjawab dan selamat. Menolak penyebaran maklumat palsu atau berniat jahat adalah langkah pertama dalam mengekalkan integriti dan kepercayaan dalam dunia dalam talian. Penggunaan teknologi yang bertanggungjawab mengelakkan kita menyedari kesan setiap tingkatan digital.
dengan tujuan untuk memberi sumbangan positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Menggunakan teknologi dengan bijak dan mengelakkan tingkah laku berniat jahat adalah prinsip utama untuk mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan dalam ekosistem digital yang sedang berkembang. Melindungi privasi peribadi dan tidak berkongsi maklumat peribadi tanpa kebenaran adalah cerminan menghormati hak privasi setiap orang. Ia juga penting untuk memastikan platform sosial seperti Facebook atau Twitter mengamalkan etika yang baik dan mewujudkan persekitaran dalam talian yang positif dan selamat. Pendidikan teknikal yang memudahkan kemasukan adalah asas untuk membina masyarakat dan cara teknologi sambil menghormati budaya dan etnik orang lain di internet membuku nilai keberbahagiaan dan keterangkuman. Dengan mematuhi falsafah etika ini, bersama-sama kita boleh membentuk ekosistem digital yang beretika, harmoni dan dihormati. Terima kasih, Cikgu. Hai, nama saya ialah Ashwin Raj. Saya akan membaca sambungan saya konsep etika. Konsep seterusnya ialah membuat dan mempromosi filem tentang perpaduan kaum. Ia dapat mengilhami kesedaran melalui kisah yang menyentuh hati semua kaum. Seterusnya, membuat iklan yang boleh membantu kesepaduan dan memberi mesej kuat sebagai contoh bersama kita hebat, perbezaan adalah kekayaan bersama. Selain itu, mengadakan kempen atas talian seperti social media post untuk memberi mesej dengan luas kepada rakyat. Yang keempat, melaporkan berita atau peristiwa yang positif tentang kau dapat menyuruh kejayaan bersama. Seterusnya, memberi keberkatan secara sosial apabila ada perayaan, merayakan perbezaan dalam keceriaan bersama. Yang keenam, menjaga privasi diri dan orang lain dalam penggunaan teknologi maklumat. Yang ketujuh, menuntut keadilan dalam semua aspek teknologi maklumat. Yang terakhir ialah mematuhi peraturan yang berkaitan dengan teknologi maklumat, seperti menjalankan teknologi dengan integriti, menghormat undang-undang digital. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Chang Ling Jiang. Di sini saya ingin membentangkan bahagian kesimpulan. Dalam usaha untuk mewujudkan kesempatan sosial melalui penggunaan teknologi maklumat, etika memainkan peranan penting dalam setiap aspek aktiviti. Ini termasuk pembuatan filem perpaduan kaum, iklan promosi kesempatan, kempen atas talian, dan sebagainya. Aspek etika dalam konteks ini melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan budaya, pemeliharaan privasi, dan promosi nilai-nilai positif. Ia juga menekankan kepentingan kerjasama lintas etnik dan pengekalan kepentingan kesempatan sebagai keutamaan. Dengan mengamalkan etika ini, kita dapat menjadikan teknologi maklumat sebagai alat untuk memupuk perpaduan sosial yang kukuh dan harmoni di kalangan masyarakat yang berbeza etnik.